Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Anda sedang menonton Agenda Awani. Hari ini Jabatan Perangkaan Malaysia mengumumkan bahawa kadar inflasi bagi November tahun 2022 kekal pada paras 4% seperti bulan sebelumnya iaitu bulan Oktober, di mana Menteri Ekonomi Rafizi Ramli mengatakan bahawa walaupun kadar menunjukkan inflasi tidak terus meningkat dari bulan ke bulan, namun paras inflasi 4% perlu dikekang supaya ini tidak membebankan rakyat. Dalam sidang media sebentar tadi, di sebelah lewat petang tadi, beliau menyatakan beberapa hal yang berkaitan bagaimana pentingnya peranan pengguna dan juga keanjalan permintaan dan bekalan untuk mengawal inflasi, selain perkara yang berkaitan dengan penetapan purata tarif asas bagi penggunaan kemudahan gas bagi tempoh 1 Januari 2023 sehingga ke 31 Disember 2025. Tapi akhirnya ini adalah cerita mengenai hal poket rakyat, harga barang turun naik dan sebagainya. Dr. Nong Sari Maradi, pakar ekonomi, bersama dengan kami dalam Agenda Awani pada malam ini. Doktor, reaksi pertama, kadar inflasi 4% itu, kalau dilihat itu kalau dibandingkan dengan kadar-kadar inflasi di seluruh dunia, kita tidak eksklusif yang kadar itu tidak lagi boleh dicapai seperti kadar sebelum pra-pandemik dan sebagainya. Apa yang kita perlu faham? Rakyat marhaen perlu faham apa dengan kadar 4% ini? Kadar yang diumumkan hari ini adalah untuk bulan November tahun ini berbanding dengan bulan November tahun 2021. Itu bukan bulan ni berbanding dengan bulan lepas, tapi bulan ni tahun ni berbanding dengan bulan November tahun lepas. Dan 4% yang diumumkan itu adalah sama dengan semasa Oktober tahun ni berbanding dengan Oktober tahun lepas. Jadi ini menunjukkan bahawa kenaikan harga, kadar inflasi itu dia telah stabil, kerana kita kalau kita lihat angka yang diumumkan itu, pelonjakan harga berlaku dalam suku yang kedua dan suku yang ketiga. Jadi sejak itu, sejak harga memuncak, harga sekarang telah menurun. Tidak seperti yang terdahulu, tapi telah menurun daripada kita lihat sebelum ini. Jadi tapi harga dah naik dah. Betul. Maknanya kalau kita kata kalau harga dah naik 10% tahun ni, kalau maknanya dari 100 dah naik 110. Jadi masih lagi ada kenaikan itu. Jadi pada saya dari segi keseluruhannya di dunia, tekanan harga yang disebabkan oleh juga kenaikan harga tenaga, minyak, gas dan sebagainya telah agak stabil, tetapi seperti yang Menteri katalah, tetapi kita kena berdepan dengan hakikat bahawa harga telah naik. Misalnya makanan masih lagi 7% lebih tinggi daripada tahun lepas. Transportation, apa juga yang menggunakan tenaga dan juga komoditi seperti gandum, jagung dan sebagainya, ayam, makan gandum dan jagung, kenaikan harga tinggi, 7% adalah kenaikan yang tinggi dalam masa setahun. Doktor, apabila YB Rafizi mengatakan bahawa hipotesis beliau ketidakanjalan saling kait antara permintaan dan juga bekalan. Katanya walaupun harga tinggi tapi rakyat masih lagi membeli. Kalau teh tarik dulu RM1.20, kalau naik jadi RM1.60, kita masih lagi minum teh tarik pada harga yang sama. Kopi mahal pun juga kita masih lagi membeli. Tabiat kepenggunaan dan juga hubung kaitnya dengan inflasi. Kita tidak boleh lagi dengan kempen inflasi sifar wawasan kita seperti tahun 90-an. Realiti semasa yang kita perlu fahami dan juga hubung kaitnya dengan permintaan dan juga kepenggunaan, sikapnya itu bagaimana? Sebenarnya ada perkara yang keanjalan. Maknanya bila harga naik, permintaan turun, maka itu dia anjal lah, dia bertindak dengan kenaikan harga. Ada perkara yang benda itu memang tak anjal. Misalnya protein katakan telur, ayam, ikan, jadi daging. Jadi benda perkara macam itu kita boleh ganti daging dengan ayam ataupun ayam dengan telur. Tapi kita tak boleh langsung tak makan. Jadi sebab itulah kalau naik harga pun mau tak mau, kalau daging mahal, cari ikan pun mahal sebenarnya. Jadi kita cari ayam. Kalau ayam mahal, kita cari telur ayam.
itu semua sumber protein. Kadang-kadang benda macam itu tak boleh nak kata kita nak tukar kepada benda lain. Tapi benda yang kita boleh ganti, katakan kami minum TO bolehlah, tapi ada setengah benda memang tak boleh diganti. Jadi permintaannya jadi tak anjal. Kalau kita melihat kepada indeks harga pengguna ini, kalau dilihat daripada nombornya, ianya sedikit perlahan, sebelum ini dah masih lagi terkawal. Dan antara lain ialah ini dikait dan disumbang ni subsidi yang hasil daripada subsidi kita yang kita belanjakan cukup besar sekali. Tapi selepas ni katanya akan ada subsidi bersasar, justru dengan kerajaan baru dan juga polisi-polisi yang lebih perlu diperkemaskan. Sejauh mana kita melihat kepada indeks harga pengguna ini dan juga kita melihat kepada kadar inflasi ini, bagaimana kerajaan perpaduan ini perlu mengatur cara pendekatan polisi yang tidak terlampau drastik ataupun dapat memberikan impak yang dapat dirasai oleh rakyat secara terus, Doktor? Ya, ini satu masalah yang perlu diimbangi dengan baik, kerana sebahagian besar kenapa inflasi tak tinggi 4% ialah kerana ada subsidi. Terutamanya subsidi pada bahan input seperti tenaga, electricity. Electricity adalah perkara input yang menjejaskan semua pengeluaran, semua harga. Pengangkutan, pemprosesan dan sebagainya. Ada subsidi di situ, sebab tu dah dia terkawal. Walaupun kita tengok inflasi transportation naik juga 5%. Dan selain daripada tenaga, kita ada subsidi bahan input makanan seperti gandum, jagung, bahan gas misalnya. Jadi kalau kita nak ubah kepada satu skim yang lain, di kerajaan kena perhati apakah subsidi yang punya kesan yang paling banyak. Kesan yang kenaikan harganya berkesan kepada banyak ialah benda yang menjadi input asas seperti tenaga, electricity, gas misalnya, ataupun bahan makanan, beras, gandum, jagung dan sebagainya. Kerana selain daripada manusia makan, ia juga menjadi bahan makanan untuk binatang-binatang ternakan yang manusia makan. Jadi kalau kita nak subsidi, ada dua cara lah Zul. Satu, kalau kita nak subsidikan harga benda tu, ataupun kita subsidi dengan memberi pindahan wang ataupun kupon untuk orang yang sepatutnya nak ditolong itu. Bahan makanan. Jadi ada dua, kita subsidi, kita pindahkan, naikkan pendapatan kuasa beli dia, ataupun kita kekalkan harga pada tahap yang menasabah untuk membantu orang tersebut. Apa cara yang paling cepat boleh dilakukan? Doktor menyebut mengenai kupon makanan, tapi yang popular di kalangan rakyat ialah pemberian cash one-off yang sering dijadikan satu amalan sejak 10 tahun kebelakangan ini. Namun sejauh manakah ada perkara dan juga tindakan yang mungkin rakyat tidak terasa diambil daripada mereka. Mereka dapat impak. Doktor menyebut mengenai kupon makanan dan juga ini lebih bersifat bersasar dan juga dapat dilaksanakan dalam jangka masa yang tidak terlampau jauh. Pada pandangan doktor, apa perkara yang boleh dilakukan segera dan rakyat Berhad secara keseluruhannya dapat merasakan bahawa impaknya itu dapat memberikan kuasa beli kepada mereka? Jadi kalau kita tengok dari segi kecekapan, maknanya perbelanjaan kerajaan, dengan setakat mana perbelanjaan itu mencapai matlamat perbelanjaan itu untuk membantu mereka yang pendapatan rendah untuk daripada kesan inflasi. Yang tak cekap ni yang macam sekarang, bila kita subsidi harga. Belanja banyak tetapi kumpulan yang disasarkan itu tak mendapat manfaat yang sebanyak. Jadi tak cekap. Orang ekonomi dah lama tahu dari segi kecekapan, yang paling cekap dari segi perbelanjaan itu membantu kumpulan sasar ialah bagi duit. Itu yang paling cekap. Bagi duit pada orang yang kita nak tolong, ataupun dalam bentuk cash ataupun dalam bentuk kupon, itu paling efisien. Maknanya kita sasarkan orang itu, kita tingkatkan kuasa beli dia untuk membeli sekadar yang dia boleh beli dahulu sebelum ada inflasi. Sama ada
ada orang komplain lah kalau bagi cash, orang kata lagi dia tak beli makan, dia pergi beli handphone ke apa benda. Yang tu kita nak kawal susah sikit lah. Tapi sebab tu ada macam kupon untuk membeli barang-barangan asas makanan, pada saya adalah sesuatu yang boleh dipertimbangkan untuk membantu kumpulan sasar yang tertentu. Doktor, apabila kita menyebut mengenai, apabila YB Menteri menyebut mengenai ketidakanjalan mengenai permintaan dan juga harga barangan, ada yang bertanya apa mekanisme yang boleh digunakan? Adakah kita perlu senaraikan kedai-kedai yang menjual harga barangan yang lebih murah, yang ini lebih mahal? Ini pemikiran rakyat dan itu juga soalan yang ditanyakan oleh wartawan. Kerana seringkali kita tanyakan kalau nak minta rakyat lebih cekap untuk berbelanja dan juga mempengaruhi kepada naik turunnya harga barangan itu, ada cara mekanisme yang perlu dilakukan yang mudah untuk semua. Ada yang kata ada apps dan sebagainya. Tapi realiti sebenarnya tidak semudah itu dalam bacaan ekonomi. Mungkin situasi itu dapat doktor bayangkan dan juga dapat ceritakan mudahkan untuk pemahaman semua. Kalau orang kata maklumat kadang-kadang menjadi halangan untuk pembeli atau pengguna membeli yang di tempat yang terbaik pada harga yang terbaik. Maknanya kalau saya duk beli kat kedai dekat rumah saya, jadi saya tak tahu kata ada kedai 1 kilometer jauh daripada rumah saya dia jual 10% murah. Sepatutnya kalau saya beli dekat yang kedai itulah dia jual 10% murah. Jadi maklumat kadang-kadang menjadi satu kekangan kepada gelagat pengguna yang lebih efisien. Tapi kadang-kadang kalau ada maklumat tu pun, kalau saya tahu ada 5 kilometer lagi ada kedai yang jual 10% murah pada yang dekat rumah saya, kadang-kadang ada masalah praktikal jugalah. Kadang-kadang nak beli tu kena pergi berjalan 5 km baru nak sampai kedai itu dan sebagainya. Jadi dua perkara boleh dilakukan. Pertamanya kita memberi hebahan maklumat tentang pilihan harga yang lebih menyeluruh supaya pengguna dibekalkan dengan harga dan dia tahu di mana harga yang paling murah. Dan itu tidak dapat mengatasi masalah praktikal lah. Kadang-kadang macam kita tahu taman sebelah punya kedai murah. Kalau berbaloi kita pergi belilah, tapi kalau tak berbaloi kita beli jugalah di kedai yang dekat rumah kita. Jadi maklumat bolehlah kita, mungkin itu kementerian perdagangan dalam negeri ataupun persatuan-persatuan pengguna boleh membantu ke arah itu. Doktor, ada yang mengatakan bahawa kalau mengisi harga barangan apabila ialah ujung tahun ni ramai yang melancong keluar negara, mereka katakan dalam daripada berjimat nak melancong keluar negara itu, mereka katakan kalau nak beli roti contohnya di negara-negara barat, ada pilihan untuk beli roti yang paling murah sehinggalah kepada range harga yang sedikit berpendapatan atau pilihan itu sentiasa ada. Tapi mereka katakan tidak ada variety dan juga pilihan itu di sini. Ini yang dikatakan mereka, kenapa kita tidak boleh wujudkan keadaan ini? Tapi hakikatnya juga, kita masih lagi mengimport makanan dengan jumlah yang besar. Dan bagaimana rakyat perlu faham bahawa kebergantungan kepada barangan-barangan yang diimport ini dan juga dengan nilai dolar yang makin mengukuh, itu menyebabkan kita sukar untuk memberikan pilihan barangan di pasar-pasar raya dengan harga yang berbeza-beza. Dan produktiviti dan juga pembuatan kita di peringkat tempatan juga tidak begitu besar. Apa yang kita dapat fahami dalam situasi itu? Ya, sebab macam roti misalnya, roti dibuat daripada gandum. Gandum 100% diimport dan harga gandum telah melonjak sejak perang Ukraine dan Rusia itu. Jadi dan harga gandum juga menyebabkan harga ayam naik sebab ayam makan gandum, menyebabkan harga telur naik. Jadi kalau kita nak menyelesaikan masalah kos dari segi makanan yang diimport, maka kita perlu perbanyakkanlah pemakanan dan juga pengeluaran makanan berdasarkan kepada benda yang dihasilkan dalam negara sendiri. Tetapi masalah kita tak hasilkan banyak makanan. Kita import sebahagian besar makanan kita. Walaupun ikan pun kita import. Satu-satunya makanan protein yang kita keluarkan sendiri di Malaysia dengan kadar yang hampir mencukupi untuk seluruh negara ialah ayam dan telur. Itu satunya. Daging pun kita import banyak, kambing, babi, semua kita import daging, tapi ayam. Jadi ayam dan telur
adalah industri tempatan yang boleh diperbanyakkan. Sekarang ini kalau harga gandum dan jagung telah turun pada kemuncak dulu, dan walaupun ada harga ceiling untuk ayam dan telur, saya rasa ayam adalah satu sumber. Tapi selain itu ayam yang sedia ada. Tapi untuk memperbanyakkan sumber makanan dalaman, segala ternakan aquaculture, segala protein lah boleh dilakukan dan menyumbang kepada mengelak untuk kita bergantung kepada kenaikan harga yang disebabkan oleh kos meningkat atau mata wang kita jatuh berbanding dengan mata wang yang kita import negara itu. Jadi Kementerian Pertanian saya harapkan melihat kepada bagaimana untuk mempelbagaikan dan membanyakkan lagi pengeluaran makanan secara yang kompetitif lah. Kenalah bukanlah mahal pada import. Susah sikit lah kalau mahal pada import. Bagaimana itu quick win yang kita dapat lihat dalam masa yang, yelah kalau rakyat katanya masa terdekat doktor, dia tidak mahu menunggu 3 tahun atau 2 tahun lagi, dan juga polisi itu mahu dirasai sekarang. Begitu juga dengan harga barang naik turun dan sebagainya. Apabila doktor mengatakan bahawa kita masih lagi dapat bekalan ayam dan juga telur yang terjamin, tapi ada yang skeptikal, harga itu pun tidak tentu. Ini disebabkan rantaian bekalan dan juga penguasaan orang tengah dan sebagainya. Ada low hanging fruit yang dapat diselesaikan segera dalam aspek ini. Bagaimana kita mahu lihat itu dapat dilakukan dengan lebih serius dan juga rakyat nampak tindakan yang akan diambil oleh kerajaan? Dia satu yang boleh dilakukan ialah misalnya pengimportan itu sekarang ni terkawal. Misalnya Perdana Menteri awal-awal lagi itu dia address masalah beras kan. Sebab satu pihak saja yang boleh import beras. Dan kita juga ada AP untuk pelbagai benda yang lain. Tetapi masalah dia nak explain Zul, bila ada benda terkawal, sebab tu dia ada kawalan untuk import. Jadi orang yang mendapat AP untuk import itu juga terpaksa menanggung risiko naik turun harga pasaran dunia berbanding dengan harga ceiling yang ada dalam negara. Kadang-kadang dia boleh rugi. Itu yang kena jaga. Jadi kalau setengah orang kata, oh kita import je lah, bagi siapa nak import boleh import. Boleh kita buat, tapi kita kena ada mekanisme untuk mengawal harga ceiling. Jadi Zul lah ni saya ingat susah sikit sebab low hanging fruit ni dah tak ada dah. Low hanging fruit ni dah pakai ambil dah. Jadi buah yang tinggal semua buah tinggi-tinggi je lah. Buah yang susah. Buah rendah semua dah habis. Jadi apa yang perlu ialah kerajaan, menteri, pegawai-pegawai semua kena perjelaskan kepada rakyat, educate, dan juga rakyat nak tengok apa usaha yang dibuat untuk memperbanyakkan lagi pengeluaran makanan supaya penggantungan kita kepada pengimportan makanan adalah terlalu tinggi dan kita terjejas apabila ada supply chain terganggu ataupun macam sekarang nilai mata wang jatuh dan kita menghadapi inflasi yang tinggi kerana kita import terlalu banyak makanan. Doktor, akhirnya apa yang rakyat dapat uruskan persepsi dan juga meletakkan naratif yang betul, kerana kita sering dihadapkan kalau cerita ekonomi ni kita melihat kepada siapa yang bercakap dan juga bagaimana itu akan mempengaruhi cara kita berfikir. Namun menjelang tahun 2023 yang tidak beberapa hari saja lagi ini, cabaran itu terlampau besar untuk kita atasi. Kita bercerita mengenai kadar inflasi, kita bercerita mengenai risiko kemelesetan dan sebagainya. Sebagai rakyat, secara mudahnya, apa mereka dapat jangkakan untuk tahun-tahun mendatang? Apa yang kita boleh lakukan? Kalau harga barang naik, kalau ini pendapatan kita kurang dan sebagainya, apa solution ataupun option yang kita ada untuk tahun 2023, Doktor? Dia masalah yang tengok yang Jabatan Statistik keluarkan hari ini, selain daripada indeks harga pengguna, dia keluarkan leading indicator, petunjuk awal, petunjuk hadapan. Dan kita lihat petunjuk awal dia ada sedikit penguncupan. Ini bermakna bahawa kerancak pertumbuhan yang tahun ini kita jangka tahun depan pun akan perlahan. Dan saya lah sebagai kalau sebagai pengguna, saya akan lebih cautious, lebih berjaga-jaga. Misalnya ahli ekonomi tak sukalah kalau semua orang cautious, jadi perbelanjaan kurang, ekonomi akan rendah. Tapi kita lebih, bagi saya yang tu rendah tak apa. Kita bagi individu saya jaga kebajikan saya. Jadi saya tak tahu 2023 macam mana, 2024 macam mana. Saya perlu mengawasi. Dan saya harap itu dari segi dewasa lah. Yang saya susah hati sikit ni Zul,
last peluang ni ialah saya tengok kalau harga protein tinggi, budak tak pergi sekolah 2 tahun lebih. Saya rasa satu benda yang kerajaan patut lihat serius adalah program beri makanan di sekolah kepada pelajar-pelajar, pada kanak-kanak. Kalau kita settle masalah kanak-kanak, orang tua-tua ni tak apalah Zul, macam kita ni kurang makan sikit tak apalah, tapi yang kita kena jaga kanak-kanak sebab saya tengok harga protein tinggi, budak tak pergi sekolah 2 tahun masa COVID. Kerajaan patut lihat pada program makanan di sekolah secara menyeluruh untuk membantu bahawa golongan yang paling expose iaitu kanak-kanak tidak terjejas lebih teruk daripada ini. Yang orang tua-tua macam kita ni puasa sikit tak apalah. Dan itu adalah realiti semasa kerana laporan daripada UNICEF bahawa anak-anak terbantut kurang nutrisi itu bukan laporan baru. Lebih 5 tahun kita dah baca data-data itu. Mereka tidak dapat akses kepada protein. Kita juga pernah ada cadangan dan juga polisi untuk memberikan makanan percuma, khususnya sarapan percuma untuk anak-anak, untuk semuanya. Justru bagaimana kita melihat perkara ini perlu dibugarkan semula, perlu dihidupkan semula dan ianya mungkin menelan kos tetapi perlu juga mekanisme partisipasi daripada pihak swasta contohnya untuk menaja, untuk melihat kepada kesaling hubungan sinergi itu. Kerana betul kerajaan boleh melakukannya tetapi ini juga masa kalau waktu susah kita perlu bergerak secara bersama dan rakyat Malaysia mampu melakukannya. Pada pandangan doktor, bagaimana kita nak bergerak ke hadapan? Kita mulakan dengan sekolah dahulu dengan anak-anak ni. 2018 dahulu masa kerajaan PH yang mula dahulu diperkenalkan cukai ke atas gula. Minuman bergula dan nak digunakan pendapatan hasil tambahan daripada cukai gula itu untuk membiayai sebahagian daripada kos memberi makanan kepada kanak-kanak di sekolah. Tapi saya pun tak tahu apa jadi pada cukai gula tu. Maknanya semua minuman gula, minuman dalam tin, minuman yang jual kat kelong, semua tu kena cukai. Sebab kata minum gula, makan gula banyak-banyak pun tak bagus, tapi kita cukai. Kalau siapa nak makan, tapi duit tu masuk untuk beri makanan kepada kanak-kanak di sekolah. Yang keduanya, dia juga boleh mewujudkan permintaan untuk makanan setempat. Kalau sekolah tu kena buat makanan, jadi kampung kawasan di situ juga boleh membekalkan tanaman ataupun bahan makanan kepada sekolah. Itu secara tak langsung dia merangsangkan pengeluaran makanan di seluruh negara secara setempat. Bukanlah satu nak keluar satu Malaysia, tapi satu daerah keluarkan untuk bahan makanan untuk sekolah-sekolah di daerah itu. Dan sekaligus kita menyelesaikan masalah yang saya cakap awal tadi, Zul. Bukan cakap soal pemakanan kanak-kanak di sekolah saja. Jadi saya rasa itu satu inisiatif yang baik yang perlu diberi tekanan, beri perhatian sekarang ini. Menuju ke 2023, Doktor, apa yang kita perlu bersedia? Kita perlu realistik. Kadang-kadang kita bercerita mengenai naik turun harga, kita bercerita mengenai inflasi dan sebagainya, tapi tindakan dan juga budaya kita berbelanja tidak diterjemahkan dengan realiti sebenar. 2023, apa yang kita perlu bersedia dan secara individu dan juga keluarganya, apa yang kita perlu tahu untuk kita masuk tahun baru dengan persediaan dan juga ubah sikit gaya hidup. Mungkin pahit untuk kita pertelan. Dia satu yang dah berbeza tahun 23 atau sekarang pula tahun 20, ujung 2022 berbanding dengan tahun 2020 misalnya, ialah kadar faedah telah naik, Zul. Dulu interest rate rendah, sekarang interest rate dah naik. Jadi ini bermakna bahawa kos untuk meminjam dah naik, kos kredit dah naik, dan mereka yang ada hutang akan terpaksa agihkan lebih banyak untuk servis hutang mereka. Jadi kita kena jaga dalam bukan 2023, 24, 25 ke depan ini lagi 2-3 tahun, kadar faedah tak akan seperti yang kita alami dalam tahun 2020, 18, 19, 17 macam itu. Dia akan lebih tinggi. Jadi kita kena lebih berhemah untuk menguruskan pendapatan, untuk menguruskan hutang yang kita dah ada sekarang. Dan pada masa yang sama kita kena tahu bahawa untuk berhutang tambah ke depan ini kosnya akan sangat berbeza daripada yang telah kita alami katakan 3, 4, 5 tahun yang lepas. Jadi itu satu benda yang penting yang saya harap individu dan juga isi rumah mengambil kira dan adjust apa yang sepatutnya. Kerana itu sebahagian besar semua ada pinjam beli rumah, pinjam beli kereta, pinjam beli motor, pinjam
kredit kad, pinjam macam-macam. Jadi kita kena jaga yang tu sebab sekarang ni interest rate tak akan rendah seperti yang 3, 4, 5 tahun yang lepas. Doktor cakap macam tu, saya pun telan air saya pun tengah fikir macam nak menguruskan hutang. Tapi itu diskusi kita lebih panjang lagi di masa dan juga kesempatan lain. Terima kasih Dr. Nung Sari Ahmad Radi, pakar ekonomi kerana sudi bersama kami. Kita bercerita mengenai kadar inflasi 4% dan bagaimana kita melihat dan juga bersedia kerana dah hujung tahun dan nak masuk 2023. Ini cabaran yang kita perlu hadapi bersama dan juga bagaimana kita berhemah dalam berbelanja dan juga kita melihat kepada polisi kerajaan juga bagaimana dapat meringankan bebanan yang akan ditanggung. Sekian sahaja agenda Awani untuk malam ini. Pandangan dan juga cadangan kami alu-alukan di platform media sosial kami dan juga teruskan bersama kami di astroawani.com. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.